Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dapat kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran subjek lam ini insya-Allah. Pada sesi yang lalu kita dah masuk kepada tajuk yang ke-14 iaitu bertajuk Al-Iltizamu bil Waqti dan kita telah sampai kepada muka surat 200 kan. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi perbahasan kita pada tajuk ini, bab ini. Kita masuk kepada muka surat Mi'atani wa Wahidun. Muka surat 201 dalam buku teks kan. InsyaAllah 201 ni pula masuk kepada Al-Hikamu wal Amsal, ya, kata-kata hikmah dia. Apa dia kata-kata hikmah kita pada tajuk ini? La tuakhir amal al-yawmi lighadin. La tuakhir. Jangan kita menangguh amal al-yawmi, kerja hari ini lighadin, pada hari esok. Maksudnya jangan kita tangguh kerja kita hingga esok hari. Jangan berlengah-lengah. Kerja hari ini, selesaikan hari ini. Supaya hari esok ada kerja lain lagi. Nanti tak sempat nak buat kerja esok, nanti bertangguh-tangguh. Daripada esok jadi lusa-lusa tulat dan sebagainya. Okay? Tengok daripada perbualan ini, ni guru dengan anak murid dia. Seorang guru ni tanya pada anak murid dia, hal addaiti wajibatiki ya Faizah? Adakah kamu telah melakukan, menjalankan kewajipan kamu, dah menyelesaikan kerja kamu, ya Faizah, wahai Faizah? Faizah jawab, na'am addaitu, ya saya telah menunaikannya, alhamdulillah. Jadi guru dia tanya lagi, kaifa addaitiha wa anti masyghulah? Bagaimana kamu menunaikannya wa anti masyghulah, dan kamu ni sibuk? Nampak kamu ni sibuk jasa, macam mana kamu boleh selesai kerja kamu? Nampak sibuk kan? Kata si Faizah, addaituha fi maw'idiha walam uajjilha. Addaituha, saya melakukannya, menunaikannya, fi maw'idiha, pada waktunya, pada setiap waktu dia. Setiap perkara itu jangan dilewat-lewatkan, jangan ditangguh-tangguhkan kan. Walam uajjiluha, dan saya tidak menangguh-nangguhkannya. Kama qala al-hukama, seperti kata orang hukama, la tuakhir amal al-yawmi lighadin. Jangan kita menangguh kerja hari ini kepada esok. Itulah dia kata-kata hikmah yang sangat memberi kesan, ya. Nak kata setiap perkara kita ini jangan kita suka bertangguh. Bila bertangguh jadi rasa malas nak buat, jadi dia tak selesai perkara itu. Okey. Okey, selesai. Okey. Seterusnya muka surat 202. 202 satu petikan yang bertajuk al-waqtu wa qimatuhu al-azimatu. Ya, waktu dan waqimah, dan nilainya al-azimah, yang agung, yang besar. Nak cerita tentang masa ini, waktu ni nilai dia sangat besar. Kita dah sebutkan sebelum ini, masa itu umpama emas, masa itu umpama pedang, dan bagai-bagai lagi kan. Jadi tak menunjukkan nilainya masa ini sangat sangat besar. Rugi orang yang tidak memanfaatkan masa itu dengan sebaiknya. Okey, kita baca petikan di sini. Al-Islamu dinun syamilun lihayatin nasi. Ya, Islam ini dinun, suatu agama, syamilun, yang menyeluruh, yang mencakupi semua aspek, lihayatin nas, di dalam kehidupan manusia. Itu dia. Agama Islam ni agama yang dinun syamilun, agama yang menyeluruh, yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Jadi innahu la yaqtasiru ala ajza'in muayyanatin duna ghairiha. Innahu, sesungguhnya Islam ini la yaqtasiru, tidak terfokus, ala ajza'in, ke atas suatu bahagian, muayyanatin, yang tertentu, duna ghairiha, tanpa yang lainnya. Maksudnya Islam ni dia tak fokus satu perkara saja. Perkara-perkara lain dia tinggalkan, tidak. Dia merangkumi semua perkara. Semua Islam ini dia ambil berat, dia fokuskan. Okey. Izan, oleh yang demikian, yahtamu al-Islamu bil waqti. Yahtamu, telah mementingkan, mengambil berat
oleh Islam bil waqti dengan masa ini. Hatta yuqsima bihi Allahu, hatta sehingga kan yuqsima bihi, bersumpah dengannya oleh Allah dengan waktu ini, liyadulla ala qimatihi al-azimati, liyadullah untuk menunjukkan ala qimatihi, ke atas nilainya, nilai masa ini, al-azimati yang besar. Sehingga nak tunjukkan Islam ni nak kata dia sangat mentingkan waktu, sehingga Allah bersumpah dengan waktu itu untuk tunjukkan nilainya sangat besar masa ini. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wal asr, demi masa. Bila Allah sumpah akan sesuatu, itu menunjukkan kepentingan akan benda yang disumpah itu. Jadi Allah bersumpah dengan masa, jadi nak tunjukkan kepentingan masa itu sangat sangat besar. Dalam surah Al-Asr ayat pertama. Okey. Qad bayyana Allah lana bi anna al-khusra yaqa'u ala man lam yunazzimu waqtahu wa yaqdi waqtal faraghi bil laghwi. Qad bayyana Allah, telah menerangkan oleh Allah, lana bagi kita, dalam surah Al-Asr itu, bi annal khusra, sesungguhnya kerugian itu, yaqa'u, terletak. Kerugian itu terletak kepada siapa? Ala man la yunazzim, ke atas siapa yang tidak menguruskan, kepada orang yang tidak menyusun waqtahu, masanya, waktunya, wa yaqdi, dan melakukan dalam waktu, waqtal faraghi, waktu yang lapang, waktu kosong dia, bil lagwi, dengan perkara yang lara, bil lagwi, dengan perkara yang sia-sia. Itulah dia orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang tidak menyusun, tidak merancang dalam waktu masa dia ada itu, dan juga dia melakukan dalam waktu lapang itu perkara yang sia-sia. Itulah dia orang yang rugi. Lagi apa dia? Wa yazidul khusru ala man yuhmilu syari'atallah misla salati waz zakati. Wa yazidul khusru, dan bertambah kerugian. Tambah lagi rugi. Orang buang masa rugi dah, dan bertambah lagi kerugian ini kepada siapa? Ala man yuhmilu, ke atas siapa yang cuai, siapa yang leka, ataupun yang mengabaikan syariat Allah, syariat Allah. Ini lagi-lagi besar rugi dia. Misla solati wa zakat, seperti solat dan zakat. Dia mengabaikan solat, mengabaikan zakat. Ini lagi sebesar-besar kerugian. Amma al-fashalu fayahdusu daiman ala man yafshalu fi tanzimil waqti. Amma al-fashalu, adapun kegagalan, kegagalan ini, fayahdusu daiman, ia berlaku sentiasa. Gagal ni dia berlaku sentiasa kepada siapa? Ala man yafshalu fi tanzimil waqti, ke atas, ala man, ke atas siapa yang yafshalu, yang gagal, fi tanzimil waqti, dalam menguruskan waktu. Orang yang gagal menguruskan waktu, dialah orang yang gagal. Gagal tu sentiasa je berlaku pada dia. Dia tak pandai urus masa, gagal sentiasa. Ya, wal haqiqatu annal fashila fi tanzimil waqti munazzimun lil fashali. Wal haqiqah, dan hakikatnya, sebenarnya, annal fashila, orang sesungguhnya, orang yang gagal, fi tanzimil waqti, dalam merancang, mengurus waktu ini, munazzimun lil fashali, dia merancang akan kegagalan. Bak kata orang kata apa? Orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Faham tak? Orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Itulah dia. Itulah sebenarnya. Orang yang gagal dia dalam menguruskan waktu ni, dia merancang kegagalan. Sebab itulah gagal tu berlaku sentiasa pada dia. Seterusnya, wahadha kama qala sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Wahadha, dan ini adalah
kama qala, seperti mana yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu al-batilu bin nizamin, ya. Kebenaran yang tidak terancang, yaghlibuhu, akan kalah dengan al-batilu bin nizamin, dengan kebatilan yang terancang. Kebenaran yang tidak terancang akan kalah dengan kebatilan yang terancang. Walaupun benda itu benda yang benar, benda yang hak, tapi dia tidak tersusun, tidak terancang, akan gagal, akan kalah dengan kebatilan, kemungkaran yang terancang. Jadi berhati-hatilah dengan kita, ya. Okey, tengok mudhadat. Tepi ini ada mudhadat perkataan berlawanan. Dekat sini yazid bertambah, lawan dia yanqus, berkurang. Yafshalu gagal, lawan dia yanjahu, berjaya. Al-khusru kerugian, lawan dia ar-ribhu, keuntungan. Al-faraghu yang lapang. Asyughlu yang sibuk, yang sempit masa dia. Al-haqqu kebenaran, al-batilu kebatilan, yang salah. Okey, itu dia. Habis, terusnya muka surat 203, soalan berdasarkan petikan itu tadi. Siapa boleh jawab? Kita berpindah kepada 204, muka surat 204. Hiwar lagi, perbualan di antara ustazah dengan anak murid dia si Farid ini. Ustazah bertanyakan kepada anak murid dia si Farid ni, apa dia tanya? Mal muradu bi tanzimil waqti. Mal muradu, apakah yang dimaksudkan bi tanzimil waqti, dengan mengurus waktu, mengurus masa. Ustazah dia tanya, apa maksud mengurus waktu? Farid jawab, mengurus waktu itu bagaimana? Nurattibu waqtana indal qiyami bil amal. Nurattibu, kita menyusun, kita mengatur, waqtana, waktu kita, indal qiyami bil amal, ketika melakukan amal, melakukan perbuatan. Dalam kita nak melakukan perbuatan kerja kita, maka kita susun waktu itu dengan sebaiknya. Ada waktu dia. 8 sampai 9 buat apa, 9 sampai 10 buat apa, ada saja kerja yang kita dah susun. Lagi, Ustazah tanya lagi. Limaza tanzimul waqti muhimmun lana? Limaza, kenapa tanzimul waqti, menyusun, mengatur waktu ini, muhimmun lana, sangat penting bagi kita. Kenapa menguruskan waktu ini penting? Farid jawab, innahu muhimmun lana liyakunal amalu munazzaman linailil hadafi. Innahu, sesungguhnya menguruskan masa ini muhimmun lana, sangat penting bagi kita, liyakunal amalu, untuk menjadikan kerja kita ini munazzaman, teratur. Apa penting uruskan waktu ini? Supaya kerja kita itu munazzaman, supaya kerja kita teratur, linailil hadaf, untuk mencapai objektif, untuk mencapai matlamat. Setiap kerja yang kita lakukan mesti ada tujuan, ada matlamat dia. Jadi kalau kita buat kerja itu dengan tersusun, insya-Allah dia akan sampai kepada matlamat yang kita nak itu. Lagi Ustazah tanya lagi. Maza na'malu ba'da tanzimil waqti? Maza na'malu, apakah yang kita lakukan ba'da tanzimil waqti, selepas menyusun, menguruskan waktu ini? Dah ada susun-susun waktu tu, apa perlu kita buat? Farid jawab, alaina an naquma bil amali fi waqtihi al munazzam wa natawakkala ala Allah. Alaina, ke atas kita, lepas dah siap susun waktu ni, buat jadual sebagainya, an naquma bil amal, dengan melakukan perbuatan pekerjaan itu, fi waqtihi al munazzam, pada waktunya yang disusun. Maksudnya kita dah buat jadual tadi, maka kita buatlah apa kerja yang kita dah susun pada waktunya. Jangan kita susun je waktu dia, tapi kerja buat lain daripada jadual itu. Kita buatlah ikut yang dah disusun, dirancang itu tadi. Lepas dah susun, dah buat kerja dia, wa natawakkal ala Allah, dan kita berserah, kita bertawakkallah kepada
kepada Allah. Ustazah dia kata, ahsanta ya Farid. Ya bagus wahai Farid. Farid kata, syukran ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey. Muradifat ini perkataan seerti nurattibu nunazimu, kita menyusun, kita mengatur, ya. Na'malu nas'a, kita melakukan, ya. Al-hadaf al-gharad, ya, tujuan, ataupun objektif. Okey. Habis 204, seterusnya 205, muka surat 205, apa ni? Email, dia hantar email. Seorang kawan ni dia hantar email kepada kawan dia, ila kepada, alamat email dia hamdan underscore ahmad @yahoo.com. Dia hantar ke alamat email kawan dia. Apa tajuk email dia? Maudhu' tajuk dia Masyru'u tanzifil masjidi wa tazyinihi. Ya, masyru' projek tanzifil masjid, projek membersihkan masjid, wa tazyinihi, dan menghiasnya. Ni projek nak apa, bersihkan masjid dan menghias masjid itu. Itu tajuk dia. Okay, nak apa isi email dia tu? Ma ajmalal yawma sadiqil aziz Hamdan, ya. Ma ajmalal yawm, sungguh indah hari ini, sadiqil aziz, wahai kawanku yang mulia Hamdan. Kawan dia nama Hamdan. Mukadimah dia lah, pendahuluan dia. Waktu dia menulis email ni, dia kata, sungguh indah hari ini, wahai kawanku, wahai Hamdan. Qadaituhu ma'al usrati, saya meluangkannya ma'al usrati, maksudnya diluangkan masa hari yang indah itu bersama keluarga. Okey. Habis intro mukadimah email dia tu. Baru dia masuk point dia tu. Lima'arifatika qubna ma'a ahlil qaryati bitanzifil masjidi. Lima'arifatika, untuk pengetahuan kamu, untuk pengetahuan awak, qumna, saya telah melakukan, kami telah melakukan, ma'a ahlil qaryati, bersama dengan penduduk kampung, bitanzifil masjidi, dengan membersihkan masjid. Untuk pengetahuan anda, kami telah melakukan aktiviti membersihkan masjid bersama dengan penduduk kampung. Okey. Ana binafsi qumtu biwajibatin adidatin minha kanastu sahatal masjidi. Ana binafsi, saya sendirinya, qumtu, saya telah melakukan, biwajibatin adidah, dengan kerja-kerja, dengan tugasan-tugasan adidah, yang pelbagai. Banyak kerja lah yang si siapa ni, kawan dia ni buat dalam projek membersihkan masjid ni tadi. Minha, di antaranya, kanastu, saya menyapu, sahatal masjidi, dataran masjid, luar dataran masjid tu kan, tempat parking ke apa ke, dia sapu, bersihkan dataran masjid itu. Wa nazzaftu al-mirhada, dan saya mencuci, saya membersihkan tandas. Wa rattabtu al-majallati wal kutuba, dan saya menyusun majalah-majalah dan buku-buku dalam masjid, dalam rak buku itu saya rattab, dia susun majalah-majalah dan buku-buku. Lagi wa masahtu an-nawafiza, dan saya membersihkan, saya menyapu tingkap-tingkap. Banyak kerja dia buat. Sapu dataran, cuci tandas, susun buku, dengan lap tingkap. 4 kerja dia buat. Wa fi sa'atil 'ashirati sabahan, dan pada pukul 10 pagi, zayyanna sahatal masjidi bizzuhuri wal ashjar. 10 pagi, lepas dah bersih-bersihkan masjid, zayyanna, kami menghias, sahatal masjid, dataran masjid, bizzuhur wal ashjar, dengan bunga dan pokok-pokok. Itu tadi dia sapu bersihkan dahulu, dah bersih baru hias, letak pokok-pokok, letak bunga-bunga supaya cantik. Jadi kan,
Wa ba'da tazyini yakunul masjidu jazzaban. Wa ba'da, dan selepas tazyini, menghias, selepas dah hias-hias tadi dengan pokok dengan bunga, yakunul masjidu, menjadi masjid itu jazzaban, menarik. Jadi menarik, jadi cantik lah bila dah hias, jadi cantik, jadi menarik lah. Orang sukalah nak pergi ke masjid kan. Wa yash'uru al-musalluna bisakinati, wa yash'uru, dan merasakan al-musalluna, orang-orang yang solat, orang yang datang solat ke masjid ini, bisakinah, dengan ketenangan, rasa tenang, rasa seronok nak pergi masjid tu. Dia dah bersih, dia dah lawa, dah berhias kan. Itu pentingnya kita jaga kebersihan masjid. Itulah dia cerita email dia tu. Ila an naltaqi marratan ukhra, moga kita bertemu lagi marratan ukhra, di lain kali, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sadiqukal mukhlis, sahabatmu yang ikhlas, Ahmad Hasif. Hasif lah yang hantar email ni kan kepada kawan dia siapa tadi, si Hamdan. Okey, tu dia. 206. Seterusnya 206. Al-munazaratu. Apa munazarah ni? Munazarah ni macam perbahasan ataupun perdebatan. Cakap parlimen ni selalu berdebat tu kan. So bila berdebat ni ada yang penyokong, ada yang pembangkang. Selalunya yang menyokong ni daripada kerajaan lah kan. Yang membangkang ni daripada pembangkang lah, pihak lawan. Okey, sini ada perbahasan berkenaan apa? Ahamiyatu i'dadi waraqatil amali qabla al-mashru'. Ahamiyatu, kepentingan, i'dadi, menyediakan, waraqatil amal, kertas kerja, paperwork, qabla al-mashru', sebelum projek. Sebelum mulakan sesuatu projek, maka pentingnya untuk kita sediakan kertas kerja. Kertas kerja ni umpama pelan lah, perancangan kita, apa projek yang kita nak lakukan itu. Okey. Ra'isul hukumah, ketua kerajaan. Ketua kerajaan. Dia kata apa? Nahnu nara ahamiyata i'dadi waraqatil amali qabla iqamatil masyru'i li'iddati asbabin minha. Nahnu nara, kami melihat, daripada sudut kerajaan, kami melihat ahamiyatu i'dadi, kepentingan untuk menyediakan waraqatil amal, kertas kerja, qabla iqamatil masyru', sebelum kita menjalankan sesuatu projek, li'iddati asbab, atas beberapa sebab. Minha, di antaranya, awalan, yang pertama, kenapa kita kena buat kertas kerja dahulu? Tahdidut takalifi wa tanzimul awqat, tahdid, menetapkan, at-takalif, tanggungjawab. Bila kita buat kertas kerja, tanggungjawab tu kita dah tetapkan kepada orang-orang yang bertanggungjawab. Wa tanzimul awqat, dan menyusun waktu. Projek ini daripada tarikh sekian-sekian sehingga tarikh sekian-sekian. So ada masa tempoh yang disediakan. Jadi kita dah susun waktunya di situ. Itu penting dia yang pertama. Sanian, yang kedua, an yasira al-masyru' ala an-nahj as-sahih. An yasira, supaya berjalannya al-masyru', projek itu, ala an-nahj as-sahih, di atas jalan yang sahih, jalan yang benar. Jangan kita ada apa namanya benda yang tak sepatutnya ada tercondong ke tempat lain ke apa ke. Jalan projek dia tu mesti jalan yang betul saja, tak ada penipuan, tak ada persembunyian sebagainya. Apa duit ke apa ke dana yang diperlukan tu dia supaya dia telus atas jalan yang betul. Itu penting dia yang kedua. Salisan, yang ketiga, izharu suratihi al-jamilati. Izhar, menampakkan suratihi, gambarannya, al-jamilati, yang cantik. Bila kita buat kertas kerja tu, satu projek tu baru kita nampak gambaran dia yang jelas, yang sebenar. Ada gambaran dia. Itu pentingnya kertas kerja, kata kerajaan. Maka kat sini al-mu'arid. Mu'arid ni apa? Pembangkang. Orang yang menentang, tak setuju saja. Afwan, maafkan saya. Ayyuhar ra'is al-hukumah, wahai ketua kerajaan, maafkan saya. Macam dia tak setujulah dengan apa kata kerajaan ni tadi.
anna amwalana kasiratun. Sesungguhnya amwalana, harta, duit-duit kita ni, duit kerajaan ini kasiratun, sangat banyak. Bal nahnu na'tadu biha sanawiyan. Bal, bahkan nahnu na'tadu, kita dah terbiasa biha dengannya, dah terbiasa dengan duit banyak, sanawiyan, saban tahun. Tiap-tiap tahun kita dah biasa dengan duit kita ni dah banyak, duit kerajaan ni banyak. Jadi, limaza nudayyi'u waqtana fi tafkiriha? Limaza, mengapa kita nudayyi'u, nak membuang waqtana, waktu kita fi tafkiriha, dalam berfikir dengannya. Tak payah nak fikir-fikir, nak merancang-rancang buat apa. Hayya, dia kata apa? Hayya nastamirru fil qiyami bil masyru' lianna ar-ribhu muhimmun lana. Hayya, jom kita nastamiru, teruskan saja fil qiyami bil masyru' dengan menjalankan projek ini, lianna, kerana ar-ribha, keuntungan, muhimmun lana, penting bagi kita. Dia kata tak payah nak buat kerja, abang ketah kerja duk rancang-rancang, tak payah, jalan terus sajalah. Tak payah nak merancang-rancang. Sebab apa? Keuntungan tu penting bagi kita. Tu kata pembangkang, maksudnya dia tak setujulah perancangan tu, buat kertas kerja dahulu, kertas kerja dah cantik, dah rancang elok-elok, baru jalan projek, kata pembangkang ni. Ra'isul hukumah, ketua kerajaan jawab balik, tazakkar ayyuhal mu'arid. Tazakkar, fikir balik, fikir, dengar ni, ayyuhal mu'arid, wahai pembangkang. Innal amala, sesungguhnya perbuatan, suatu kerja, allazi, yang la yura'iya, yang tidak diperhatikan, yang tidak terjaga, iddada waraqatul amal, dengan menyediakan kertas kerja, yuaddi ila tabzir, akan membawa kepada pembaziran. Maksudnya buat kerja tanpa perancangan akan mendatangkan pembaziran. Wa tabziru haramun indallah, dan pembaziran itu adalah haram di sisi Allah. Itulah yang pentingnya kerajaan nak cuba jimatkan duit kerajaan, jangan duk boros saja kan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ini ayat Quran daripada surah Al-Isra kan. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Jadi kerajaan tak nak jadi saudara syaitan. So dia tak nak membazir. Okey? Itu pentingnya kita buat kertas kerja, perancangan sebelum jalan apa-apa satu projek itu. Okey? Tapi ni ada muradifah, perkataan seerti apa dia? Ra'isun za'imun. Maksud dia ketua. Macam tadi, Ra'isul hukumah, ketua kerajaan. Al-jamilatu al-hasanatu, yang cantik, yang baik. Al-munazaratu al-mujadalatu, perbahasan ataupun perdebatan. Okey, itu dia. Itulah dia 206. Okey, seterusnya 207. 207 ni qawalid, kaedah bina ayat. Yang kita dah sebut dah ni, tajuk-tajuk sebelum ni kan. Fi'il tambah isim tambah huruf tambah isim. Fi'il, isim, huruf, isim. Boleh tengoklah kaedah di sini kan. Tamma fi'il dia, talib isim dia, bi huruf, al-wajib isim. Jadilah lengkap satu ayat ya. Boleh tengok di sini ya. Kaedah dia. Kita dah bahaskan benda ni sebelum ni. Tajuk-tajuk sebelum ni pun sama. Muka surah 208 pun sama. Berkenaan dengan qawalid, pembinaan ayat. Ya, dan yang terakhir 209 ya, al-arqam wal a'dad, nombor dan bilangan. Ini pun kita dah bicarakan pada bab-bab sebelumnya ya. Tanazulian ya. Tanazulian ni susun secara menurun. Menurun maksudnya daripada nombor besar ke nombor kecil. Bolehlah siapa nak buat kan. 200 sampai 196 ini. Cuba susunkan nombor-nombor itu daripada nombor yang paling besar hingga ke nombor yang paling kecil. Itu tanazul. Tasa'udiyan. Tasa'udiyan ni pula maksudnya menaik. Menaik tu daripada nombor kecil bawa sampai ke nombor yang besar. Kan? Daripada 201 sampai 215. Cuba susun. Daripada nombor paling kecil hingga nombor paling besar. Okey? Itulah dia.
Wallahu a'lam. Habis 2010. Ni buat khot kan. Okey. Habislah kita berkenaan dengan tajuk yang ke-14 ini yang umumnya tajuk membicarakan tentang iltizamu bil waqti, ya, melazimi, beriltizam dengan waktu. Okay? So kita gunakanlah, manfaatkanlah masa waktu yang kita ada ini, tidak kira berada di mana, di rumah ke, di sekolah ke, perlu gunakan waktu yang ada ini sebaiknya, ya. Moga-moga Allah redha dengan apa setiap perbuatan kerja yang kita lakukan ini. Okey, cukup sekadar itu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah bersambung pada sesi kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.